Bukan sahaja kesedihan yang lama dipendam, tetapi lagu ini pun sudah lama dipendam. Ya, betul. 11 tahun tu. Sebenarnya lagu ni saya rakamkan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang pada lalu. tahun 2011. Sudah dirakamkan pada 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Rahsianya 10 tahun yang lalu. Cuma remastering maksudnya. Ya, remastering. Tapi semuanya sama. Ya, saya dah record, saya simpan, buat perkasam. Lepas tu tahun ni baru dapat keluar. Okey. Kenapa simpan jadi perkasam begitu lama sekali? Sebenarnya saya ni ramai yang tahu kan, selain daripada menyanyi saya buat kerja lain. Jadi Mengajar. agak sibuklah dengan tugasan saya yang lagi satu tu. Banyak tugasan sebenarnya. Dan di samping itu saya juga mencari masa yang sesuai. Dan saya juga ingin belajar sebab sekarang ni saya produce sendiri. Jadi kita ni bila kena kerja sendiri kita kena belajar benda baru. Sebab cara sekarang pun dah berbeza dah. Dah semua dah berbeza dah. Tak ada lagi recording company hantar kita pergi radio ke apa ke. Tak ada lagi dah. Semua digital platform, Jadi ianya sesuatu yang baru untuk saya. Saya sendiri pun masih belajar lagi. Okey, tapi Sampai hari ni, pagi ni pun. itu yang menarik kerana learning never stop. Yes, that's so true. Tapi mungkin ada yang tertanya, kalau selama ini yang berbagi Datuk Syafina Selamat selalu memberikan kritikan, memberikan komen kepada lagu, vokal, nyanyian, kali ini tampil dengan single baharu. Adakah Datuk Syafina Selamat berani untuk menghadapi sebarang komen dan kritikan peminat? Yalah, memang sedia ke tak sedia ke, kita memang akan sentiasa dikomen. Tak nyanyi pun sebelum ni kena komen juga. Kena kritik juga. Jadi okeylah, kita terimalah, dah biasa kan. Cuma Proses pada belajar. saya proses belajar betul, tapi bila kita nak komen tu, sebab orang zaman sekarang bila dia komen dia tak ada nama kan. Jadi dia boleh tulis apa dia suka kan. Itulah saya nasihatkan, bukan untuk saya saja, tapi bila nak komen tu boleh, bukan tak boleh. Kita ni terima, sebagai artis kita terima. Tetapi dia kena komen yang membina. Komen yang bila you kata tak sedap, kenapa? Sedap kenapa? Apa yang perlu diperbaiki? Macam itulah. Dan beranilah letak nama sendiri yang benar. Letaklah nama sendiri. Nanti I boleh DM you. Okey, itulah kata zaman sekarang dari segi penilaian vokal, penilaian penampilan seseorang, semua tu memang orang kata tu netizen ramai sekali mempunyai pandangan berbeza. Seperti mana yang Datuk sebutkan, dulu lain sekarang lain. Okey, dan macam mana tidak pun kita perlu menerima. Jadi bagaimana Datuk beradaptasi situasi yang ada sekarang ini supaya dapat dibawa untuk tempoh masa yang mendatang, dalam masa yang sama memberi pendidikan juga kepada mereka supaya tidak sewenang-wenangnya untuk meletakkan seni itu dalam tangga yang terbawah. Patutnya diangkat seperti mana di luar negara. Betul. Okey, saya sangat setuju sekali Hani. Sebab sekarang ni bila kita kata pasal seni, dia samakan dengan entertainment. Maksudnya tak penting. Jadi untuk seorang yang memang berada dalam bidang ini yang menjadikan seni ini satu kerjaya, saya merasa sedih. Kerana orang memandang remeh pada pekerjaan saya, kerjaya saya. Sedangkan kita letak begitu banyak effort untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan diri kita lebih baik, bukan saja untuk jangka waktu yang pendek, tapi kita sentiasa belajar kan, untuk memastikan kita punya seni berada di tahap yang lebih baik setiap hari. Jadi untuk diri saya sendiri, saya cuba sebagai seorang pendidik, saya cuba untuk mendidik anak-anak murid saya untuk memahami apa itu seni, bukan apa itu nyanyian saja, tapi seni dan bagaimana untuk menghargainya. Dan saya cuba bila saya menulis dalam saya punya Instagram, bahasa-bahasa yang saya gunakan secantik yang boleh, untuk memastikan orang faham bahawa kita hidup ni ada budaya. Kita jangan suka cakap apa yang kita nak saja tanpa memikirkan perasaan dan hati orang lain. Kadang-kadang kita artis, kita dah biasa, kita terima macam okay, no problem, you say I tutup telinga je, kalau benda tu kita tak nak this is not konstruktif kan. Tapi kadang-kadang you kena fikir juga, manusia ada keluarga. Kadang-kadang keluarga tu yang kadang-kadang kan yang telefon, kenapa dia cakap ni. Saya pun cakap tak apa, dia orang tu nak tulis-tulis je lah, you all jangan fikir sangat, nanti kita yang gila. Tapi yang penting Datuk Syafina selalu berkongsikan video-video pendek
pendek di Instagram tentang mungkin sedikit teknik vokal, keadaan vokal. Ismail belajar kan? Saya dah tengok hari-hari sebenarnya sebab nak belajar sikit-sikit lah dapat ilmu tu. Cuma kita nak berbalik kepada Persis Salju ini. Sudah diperam lebih daripada 11 tahun. Dicipta oleh Kusham. 10 dicipta tahun. oleh Kusham, dicipta Zaira. oleh Kusham dan liriknya ditulis oleh Zaira. Kusham sebenarnya adalah seorang pemuzik, gitaris dan programmer di RTM. Betul. Saya sangat gembira bekerja dengan Kusham. Dia adalah junior saya masa di UiTM dulu. Jadi isterinya juga Zaira adalah junior saya juga. Jadi memang kami selalu bekerjasama dan saya gembira kerana dapat sama-sama share platform ini dengan rakan-rakan. Okey, susunan vokal dalam Persis Salju tu bagaimana diletakkan? Kalau kita dengar tadi ada sedikit macam operatic punya sound ataupun bunyi itu. Itu saya punya trademark lah. Jadi itu trademark saya. Kalau tak ada maknanya bukan Syafinaz lah tu. Betul. Sebab saya memang dikenali sebegitu dan klien saya pun bila jemput saya menyanyi selalunya kerana itu. Jadi saya perlu respect apa orang fikir tentang saya jugalah. Dan sebenarnya kalau kita dengar lagu ini adalah sebuah lagu balada. Very simple pop ballad. Tetapi simple sebenarnya susah. Sebenarnya antara lagu yang mencabar untuk saya. Dan saya memilih untuk meletakkan arrangement musiknya sebegitu hanya gitar saja, 3 gitar, akustik gitar dan 1 akustik bass gitar. Sebab saya rasa saya nak tonjolkan vokal yang tapi walau macam mana pun dia punya arrangement itu simple namun impactful. Memberi impact. Adakah dipengaruhi nuansa lagu-lagu dari Jepun? Oh ya ke? Ada sedikit-sedikit pada pendengar Ismail tadi. Ya ke? Tak pula saya terfikir. Mungkinlah nanti saya balik, saya analyse balik. Okey, Datuk. Difahamkan lagu Persis Salju ni bukan satu-satunya yang diperam, tapi ada lagi lagu lain-lain. Tu yang lain-lain tu bila nak keluar ni tu. Okey, sebenarnya lagu Persis Salju ini adalah satu platform untuk saya memulakan langkah semula sebagai seorang penyanyi. Sebab orang dah lama dah tak ingat saya sebagai penyanyi. Album saya yang terakhir sebenarnya pada tahun 2001. Jadi 20 tahun yang lalu. Susah kan nak sebut album tu. Macam apa tu? Jadi saya mengharapkan agar ini akan menjadi langkah saya untuk berjalan lebih jauh. Mungkin berlari dengan lagu-lagu yang seterusnya, insya-Allah. Okey, yang paling penting ramai orang kata macam Datuk Syafrin ni penyanyi. Dia penyanyi. Kalau pergi karaoke nyanyi lagu dia kan. Lagu apa? Ingin Bersamamu. Jadi banyak lagu lain lagi sebenarnya, tapi anda kena ikut serta bukan sekadar menyanyi tetapi juga menyampaikan ilmu yang penting berkaitan dengan seni. Itu yang paling penting sekali. Bukan sekadar menyanyi semata-mata. Saya cuba. Okey, ini mungkin soalan lagi satu cepu mas lah. Peminat-peminat sekarang ni pun sudah ramai dalam generasi yang baru kan, generasi yang muda. Mungkin ada strategi daripada Datuk Syafinaz ini untuk menambat hati peminat-peminat generasi terkini. Saya sebenarnya sedang belajar. Saya sedang belajar macam mana nak navigate Instagram. Sebab saya pun baru lagi. Jadi saya cuba tim saya mengajar saya, sebenarnya anak-anak murid saya lah. Mereka beritahu, okay, you kena buat macam ni. Miss, you kena macam ni, macam ni. You kena selalu buat story. You kena selalu. Jadi kalau you tengok sekarang ni, saya dah rajin buat story. Sebab saya rasa itu adalah antara satu cara untuk mempromosikan diri. Dan kita tak boleh kata tak nak. Sebab pada satu ketika saya ada persepsi begitu. Ni budak-budak zaman sekarang, kita dah tak buatlah benda ni. Tapi saya sedar yang ini adalah cara zaman sekarang. Kita perlukan platform digital ni untuk mempromosikan diri, untuk memperkenalkan kepada halayak apa itu muzik kita, siapa itu diri kita. Satu lagi, apa rahsia tak dimamah usia? Terima kasih. Hashtag sis cuba. Tak ada. Saya macam biasa je, seperti orang lain juga. Penjagaan kulit saya seperti biasa. Saya cuba jaga makan. Saya jaga makan. Exercise.
Tidak. Saya nak cakap saya exercise, tapi memang saya ni sebenarnya ada big M situ, malas. Tapi saya cuba seboleh yang mungkin untuk berjalan, orang kata brisk walking, ya, dan jaga makan yang pada saya paling penting lah. Saya potong carb. Okey. Jadi itu dia tip. Dan yang paling penting genetik pun mainkan peranan tau. Sebab ada yang BM macam saya ni tapi Ni cantik. Komplain lagi. Alhamdulillah. Okey, apa pun terima kasih banyak bersama kami menyerikan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Okey, jadi jangan lupa untuk terus menyokong. Dan mungkin selepas ni akan keluar lagi single-single yang lain. Persis. Salju sudah ada di semua platform muzik dan juga di iTunes dan juga di Spotify. Okey, terima kasih yang berbagi Datuk Syafinas bersama dengan kami pada pagi ini. Kita doakan yang terbaik untuk yang berbagi Datuk Syafinas juga untuk sebagai penyanyi dan juga yang memberikan sumbangan pada industri muzik. Ya. Okey, kita bagi di sini. Mael, saya Hani Hamid. Saya Ismail Adnan. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi bersama dan setia bersama kami. Memberikan ke anda bersama-sama dalam salam berita hati anda juga di sini. Assalamualaikum. Bye.